Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid tahun 4. Bertemu kita kembali bersama Cikgu dalam segmen Mari Belajar Bersama Cikgumu. Hari ini kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4 dengan tajuk Keselamatan Bengkel. Tajuk keselamatan bengkel ini ialah tajuk pertama yang akan murid-murid belajar dalam reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, sebelum kita bermula, bagi murid-murid yang belum lagi subscribe channel Cikgu, bolehlah klik butang subscribe di sini, like video ini dan share lah video ini. Okey, jom kita mulakan. Kita kembali dalam segmen Mari Belajar Bersama Cikgumu. Okey, sebelum kita bermula, saya minta murid-murid semua untuk rujuk buku teks reka bentuk dan teknologi tahun 4 pada muka surat 2 hingga 6. Ini ialah contoh muka surat yang murid-murid kena rujuk dalam pembelajaran kita hari ini. Alright, sebelum kita bermula, Cikgu bertanya dahulu kepada semua murid-murid tahun 4. Adakah murid-murid semua tahu tentang maksud keselamatan bengkel? Sebelum kita bermula, murid-murid kena tahu dahulu maksud apa dia keselamatan bengkel. Okey, keselamatan bengkel ini mempunyai dua perkataan, yaitu perkataan keselamatan dan yang perkataan kedua yaitu bengkel. Kita lihat dulu maksud ke perkataan pertama, yaitu keselamatan. Okey, keselamatan bermaksud keadaan selamat, perihal selamat, kesejahteraan, selamat, keamanan. Okey, ini ialah maksud bagi keselamatan. Okey, bagi maksud bengkel pula, bengkel bermaksud tempat khusus untuk melakukan kerja pertukangan atau tempat pertemuan untuk melakukan mesyuarat atau perbincangan. Okey, itu ialah maksud bengkel. Jadi, apabila perkataan ini digabungkan, maksud keselamatan bengkel ialah keadaan persekitaran tempat kerja yang selamat. Okey, itu ialah maksud keselamatan bengkel, yaitu keadaan persekitaran tempat kerja yaitu bengkel yang selamat. Murid-murid sudah boleh faham apa itu maksud keselamatan bengkel. Kita pergi kepada peraturan keselamatan. Di sini murid-murid kena mengetahui beberapa peraturan keselamatan yang perlu diketahui oleh murid ketika berada di dalam bengkel. Okey, ada 4 peraturan keselamatan yang perlu murid-murid kena ketahui. Okey, yang pertama yaitu peraturan keselamatan ketika berada di dalam bengkel. Okey, yang kedua, peraturan keselamatan diri sendiri. Okey, yang ketiga, peraturan keselamatan penggunaan alatan. Dan yang terakhir ialah peraturan keselamatan penggunaan bahan. Okey, di sini ada 4 peraturan keselamatan yang perlu murid-murid ketahui apabila berada di dalam bengkel. Kita pergi kepada peraturan keselamatan yang pertama, yaitu peraturan keselamatan di dalam bengkel. Apa yang murid-murid perlu ketahui apabila berada di dalam bengkel? Okey, ini ialah beberapa perkara serta peraturan keselamatan yang perlu murid-murid ketahui ketika berada di dalam bengkel. Okey, yang pertama, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Itu yang pertama apabila berada di dalam bengkel. Okey, yang kedua, patuhi semua tanda atau simbol keselamatan yang ada di dalam bengkel. Okey, ini yang kedua ya. Okey, yang ketiga, letakkan beg di tempat yang disediakan. Okey, yang ketiga ini, murid-murid tidak boleh membawa masuk beg. Murid-murid tidak boleh membawa masuk beg sekolah ke dalam bengkel. Beg tersebut hendaklah disimpan di tempat yang disediakan di luar bengkel. Untuk apa
bag itu disimpan di luar. Oke, di sini untuk mengelakkan berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini apabila bag itu dibawa di dalam bengkel. Oke, yang seterusnya, patuhi arahan dan makluman yang diberikan oleh guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Oke, sebelum masuk ke dalam bengkel, murid-murid perlu patuhi arahan dan makluman yang diberikan oleh guru. Pastikan murid-murid hendaklah beratur dahulu di luar sebelum masuk ke dalam bengkel. Tunggu arahan yang diberikan oleh guru. Yang seterusnya, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Oke, di dalam bengkel ini terdapat banyak peralatan yang berbahaya. Contohnya pisau, gergaji, gunting, dan sebagainya. Oleh yang demikian, alatan-alatan ini perlulah disimpan di tempat yang selamat, dan apabila menggunakan peralatan tersebut, hendaklah mendapat kebenaran daripada guru. Jangan gunakan barang tersebut sebelum mendapat kebenaran daripada guru. Yang terakhir ialah bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Oke. Ini adalah sangat penting untuk memastikan bengkel sentiasa berada dalam keadaan bersih dan selamat. Pastikan tidak ada sebarang benda tajam berada di atas lantai dan di atas meja. Ini ialah peraturan keselamatan dalam bengkel yang perlu murid-murid ikuti semasa berada di dalam bengkel. Kita pergi kepada peraturan keselamatan diri. Aturan keselamatan diri yang perlu diikuti oleh murid apabila berada di dalam bengkel. Yang pertama, memakai apron. Murid-murid adalah memakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Oke, semasa berada di dalam bengkel, murid-murid adalah memakai kasut. Oke, dan juga memakai apron. Pastikan memakai kasut yang sesuai. Jangan memakai slipper semasa berada di dalam bengkel. Oke, ini bagi murid lelaki. Oke, bagi murid perempuan pula, murid perempuan yang memakai tudung hendaklah masukkan tudung ke dalam apron. Oke, jangan biarkan tudung itu berada di luar daripada apron. Oke, bagi murid-murid yang tidak bertudung, oke, hendaklah mengikat rambut yang panjang. Ikat rambut jika rambut murid-murid yang tidak memakai tudung ini panjang. Jadi kena ikat ya. Jangan biarkan ia berjuntai. Oke, yang seterusnya, murid-murid yang memakai baju yang berlengan panjang hendaklah melipat lengan baju yang panjang. Kenalah lipat hingga ke siku. Oke, jangan biarkan baju tersebut tidak dilipat. Oke, dan yang terakhir, mencuci tangan dengan air dan sabun apabila selesai melakukan aktiviti. Yang ketiga, peraturan keselamatan penggunaan alatan. Oke, apa dia peraturan keselamatan apabila menggunakan peralatan ketika berada dalam bengkel? Salah satunya ialah gunakan alatan dengan cara yang betul. Setiap peralatan ada cara penggunaannya yang tersendiri. Oleh yang demikian, murid-murid hendaklah menggunakan peralatan tersebut dengan cara yang betul. Contohnya, cara memegang gergaji seperti dalam gambar raja ini, ataupun cara memegang pisau. Ada cara memegang alatan tersebut dengan cara yang betul. Jangan pegang dengan cara yang salah, nanti ia boleh mencederakan murid-murid semua. Oke, yang kedua, bersihkan dan simpan alatan di tempat yang betul. Selepas menggunakan peralatan yang ada di dalam bengkel, hendaklah dibersihkan. Oke, kenapa perlu bersihkan? Untuk mengelakkan peralatan tersebut daripada rosak dan juga kotor. Oke, yang seterusnya, melaporkan kepada guru sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan barang. Oke, murid-murid adalah laporkan pada guru jika ada peralatan yang rosak ataupun ada peralatan yang hilang. Oke, yang seterusnya, dilarang bermain atau bergurau semasa menggunakan alatan. Oke, peralatan yang ada di dalam bengkel tidak boleh dibawa untuk bermain. Sebab apa? Sebab ada di antara peralatan tersebut boleh mencederakan tubuh badan kita.
Jadi, murid-murid tidak dibenarkan untuk bermain semasa menggunakan peralatan tersebut. Ingat ya, ini adalah merupakan peraturan keselamatan yang sangat penting kepada murid-murid semua, yaitu jarang bermain atau bergurau semasa menggunakan peralatan. Yang terakhir, minta bantuan guru semasa berlaku keraguan penggunaan alat. Jika murid-murid tidak tahu menggunakan alat atau tidak pasti menggunakan alat tersebut, minta bantuan guru untuk menunjukkan cara-cara menggunakan alat ataupun minta bantuan orang yang lebih dewasa. Contohnya dalam gambar raja ini, murid ini dia tidak mahir menggunakan gergaji. Jadi dia minta bantuan guru dia untuk menunjukkan cara menggunakan gergaji tersebut. Jadi di sini apabila kita meminta bantuan orang dewasa atau guru, risiko untuk berlaku kecederaan mungkin tidak akan terjadi. Jadi murid-murid semua akan selamat dari sebarang kecederaan. Yang seterusnya, peraturan keselamatan penggunaan bahan. Ini adalah peraturan keselamatan yang terakhir. Apa peraturan-peraturan yang perlu diketahui oleh murid apabila menggunakan bahan? Antaranya ialah gunakan bahan mengikut prosedur dan cermat. Setiap bahan dia ada cara penggunaan dia. Jadi pastikan apabila menggunakan bahan tersebut, ikutlah prosedur yang sudah ditetapkan dalam label penggunaan bahan tersebut. Dan juga pastikan apabila menggunakan bahan tersebut, pastikan gunakan dengan cermat. Yang seterusnya, bahan berbahaya, mudah terbakar dan mudah rusak, perlulah disimpan di tempat yang selamat serta sesuai. Contohnya minyak, alkohol, dan juga lain-lain. Bahan-bahan ini mudah terbakar dan ia perlu disimpan di tempat yang disediakan. Jangan dibiarkan dia berada di tempat yang berdedah. Risiko untuk berlaku kebakaran sangatlah besar. Yang seterusnya, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Bahan berbahaya di sini contoh dalam gambar seperti asid. Asid ialah sangat berbahaya. Ia boleh menghasilkan kecederaan yang besar kepada kita. Jadi penggunaan bahan-bahan berbahaya ini kenalah digunakan sentiasa dengan berhati-hati. Yang terakhir, bersihkan lantai dengan segera apabila terdapat tumpahan air atau minyak. Dalam gambar raja ini, apabila berlaku tumpahan minyak, perlulah dibersihkan dengan menggunakan pasir. Jika berlaku tumpahan air, bolehlah dibersihkan menggunakan kain. Itu antara cara untuk membersihkan lantai apabila terdapat tumpahan minyak atau air. Kenapa perlu dibersihkan dengan segera? Apabila minyak atau air tumpah di atas lantai, lantai tersebut akan menjadi licin, dan apabila lantai itu licin, ia boleh menyebabkan orang tergelincir apabila memijak lantai yang berminyak dan ada takungan air tersebut. Oleh yang demikian, lantai tersebut perlulah dibersihkan dengan segera untuk mengelakkan orang tergelincir apabila melalui lantai tersebut. Lengkap sudah peraturan keselamatan yang perlu diikuti oleh murid apabila berada di dalam bengkel. Ada 4 tadi peraturan keselamatan yang perlu diikuti, yaitu pertama, peraturan keselamatan bengkel. Yang kedua, peraturan keselamatan diri. Yang ketiga, peraturan keselamatan penggunaan alatan. Dan yang terakhir, peraturan keselamatan penggunaan bahan. Di sini Cikgu akan buat rumusan bagi keempat-empat peraturan keselamatan bengkel yang kita bincangkan tadi. Rumusan yang pertama yaitu peraturan keselamatan di dalam bengkel. Yang pertama, dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Rumusan yang kedua, dilarang membawa beg ke dalam bengkel. Yang ketiga, pastikan semua pintu dan tingkap terbuka supaya bengkel mempunyai cahaya yang cukup dan udaraan yang baik. Yang keempat, minta kebenaran guru sebelum menggunakan peralatan dan bahan. Dan yang kelima, gunakan alat dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Yang keenam,
Beritahu guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Yang ketujuh, bersihkan tempat kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Yang ke-8, bersihkan dengan segera jika terdapat sebarang tumpahan di lantai. Dan yang terakhir, matikan semua switch elektrik sebelum meninggalkan bengkel. Oke, itu 9 rumusan daripada peraturan keselamatan di dalam bengkel yang kita sudah bincangkan tadi. Oke, yang seterusnya kita pergi kepada peraturan keselamatan diri ketika berada di bengkel. Oke, ini adalah rumusan yang telah kita bincangkan pada peraturan keselamatan diri tadi. Oke, berikut ialah peraturan keselamatan yang cikgu sudah rumuskan. Oke, yang pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Yang kedua, pastikan rambut diikat dengan kemas. Oke, bagi perempuan yang berambut panjang. Oke, yang seterusnya, masukkan tudung ke dalam apron. Oke, ini bagi perempuan yang memakai tudung. Oke, seterusnya, tanggalkan atau masukkan tali leher ke dalam apron. Ini bagi lelaki yang memakai tali leher. Oke, kena pastikan tali leher tersebut berada di dalam apron atau tanggalkan ia. Yang seterusnya, patuhi semua peraturan semasa menjalankan aktiviti. Oke, yang keenam, gunakan alat pelindung diri. Oke, dan yang terakhir, patuhi semua peraturan semasa menjalankan aktiviti. Oke, ini ialah rumusan yang cikgu sudah sediakan untuk peraturan keselamatan diri ketika berada di dalam bengkel. Oke, yang seterusnya, ini pula rumusan untuk peraturan keselamatan peralatan dan bahan. Oke, antara rumusan yang sudah cikgu kumpulkan ialah, yang pertama, gunakan alatan dan bahan mengikut prosedur. Yang kedua, gunakan bahan dengan berhemat dan cermat. Yang ketiga, bersihkan alatan yang telah digunakan dan simpan di tempat yang betul. Yang keempat, beritahu guru jika berlaku kerosakan atau kehilangan alatan. Yang kelima, dilarang menggunakan bekas bahan beracun, bahan kimia, dan bahan mudah terbakar untuk dijadikan bahan projek. Oke, amat dilarang ya. Oke, dan yang terakhir, minta bantuan guru jika terdapat sebarang keraguan ketika menggunakan alat dan bahan semasa membuat aktiviti. Oke, ini ialah 6 peraturan keselamatan peralatan dan bahan bagi perkara peraturan keselamatan yang kita bincangkan sebentar tadi. Oke, ini ialah rumusannya. Oke, dan yang terakhir. Oke, ini ialah keselamatan peralatan dan bahan. Oke, apa yang perlu murid lakukan untuk keselamatan peralatan dan bahan? Oke, ini ialah rumusannya. Yang pertama, simpan alat dan bahan di tempat yang betul. Oke, setiap peralatan tu ada tempat simpanannya yang tersendiri. Jadi, kena simpan semula peralatan dan bahan yang telah diambil ke tempatnya yang telah ditetapkan. Oke, kena simpan alat tersebut di tempat yang betul. Oke, yang kedua, simpan bahan-bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang sesuai dan selamat, seperti di dalam almari. Oke, dan yang terakhir, pastikan alat pemadam api dan peti pertolongan cemas sentiasa dalam keadaan baik. Oke, 3 perkara ini sangat penting untuk menjaga keselamatan peralatan dan bahan. Oke, jadi lengkap sudah semua peraturan keselamatan yang kita bincangkan pada hari ini. Oke, peraturan keselamatan tersebut terdiri daripada peraturan keselamatan bengkel, alatan, diri, dan juga
bahan. Oke, sebelum kita berpisah, cikgu sudah sediakan beberapa set soalan. Oke, soalan ini ialah latihan berkenaan dengan tajuk keselamatan bengkel yang kita belajar pada hari ini. Oke, berikut ialah soalan-soalannya. Oke, pertama, murid-murid kena tandakan tanda right pada penyataan yang betul dan tanda pangkal pada penyataan yang salah. Oke, ada 10 pernyataan di sini. Oke, cikgu bacakan satu persatu. Nomor 1. Oke, murid bermain dan bergurau di dalam bengkel. Betul atau salah? Jika betul, tandakan right pada petak yang sudah disediakan di tepi. Oke, jika dia salah, tandakan simbol pangkal pada petak yang sudah disediakan. Oke, soalan yang kedua. Murid membawa beg masuk ke dalam bengkel. Betul atau salah? Oke, yang ketiga. Murid menyusun semua kerusi dan membersihkan meja kerja. Betul atau salah? Yang keempat, murid membuka semua tingkap dan pintu untuk pengudaraan. Yang kelima, murid tidak melaporkan kemalangan kepada guru. Yang keenam, memakai kasut semasa berada di dalam bengkel. Betul atau tidak? Oke, yang ketujuh, bermain atau bergurau semasa membuat aktiviti di bengkel. Oke, yang ke-8, basuh tangan selepas melakukan aktiviti. Oke, soalan yang ke-9, tutup semua switch elektrik sebelum masuk ke bengkel. Dan yang ke-10, laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru bertugas. Oke, ada 10 soalan di sini. Oke, tandakan pernyataan tersebut betul atau salah. Oke, soalan yang kedua. Ya, di sini cikgu sudah sediakan peta pokok. Oke, jadi cikgu mahu murid-murid untuk lengkapkan peta pokok di bawah dengan peraturan dan keselamatan bengkel. Oke, peraturan dan keselamatan ini kita sudah bincangkan tadi. Jadi, murid-murid kena isi 3 saja peraturan dan keselamatan bagi diri, bengkel, dan peralatan serta bahan. Oke, jadi sila tulis peraturan dan keselamatan tersebut di ruangan yang sudah disediakan. Oke, sila siapkan dan kemudian hantar semula kepada cikgu untuk cikgu semak. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami tajuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang keselamatan bengkel. Oke, sebelum kita berpisah, bagi murid-murid yang belum lagi subscribe channel cikgu, bolehlah klik butang subscribe di sini, tekan lonceng ini untuk mengetahui video-video terkini cikgu yang akan datang, dan juga klik like dan share video ini. Oke, sebarang komen ataupun penambahbaikan, murid-murid boleh email kepada cikgu di alamat email yang cikgu paparkan di screen sekarang. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.